Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada semua pelajar-pelajar sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan menyentuh pengenalan kepada tafsir ayat Al-Ahkam, yang mana pada video kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan definisi ayat-ayat hukum, bilangan ayat hukum, penulisan kitab-kitab ayat Al-Ahkam dan pengenalan kepada beberapa buah rujukan kitab ayat ahkam yang biasa digunakan bagi fokus tajuk berkaitan dengan ayat ahkam. Jadi hari ini kita akan baca daripada satu tulisan yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Sulaiman Farraq daripada Jamiah Islamiyah Gaza. Okay. Maka di sini beliau pada awal menyatakan tentang sejarah penulisan ulum Al-Quran, kerana berkaitan dengan tafsir ayat ahkam, dia berkait rapat bagaimana Al-Quran itu dipecahkan ilmu-ilmunya kepada beberapa bahagian. Ada yang berkaitan dengan tajwid, ada yang berkaitan dengan cara bacaan qiraat, ada yang berkaitan dengan ulum Quran secara umum, ada yang berkaitan dengan bilangan ayat, ada yang berkaitan dengan i'jaz yang dalam Quran, ada yang berkaitan dengan hukum hakam dalam Quran, ada yang berkaitan dengan balaghah yang ada dalam Quran. Okay, jadi kata Ustaz Muhammad Sulaiman Farraq ini, laqad ihtalla al-Quran al-martabah al-ula fi ihtimam al-muslimin wa akafu ala hifdhihi wa dirasatihi wa istinbat al-ahkam minhu. Al-Quran ini mendapat kedudukan yang paling utama dalam keutamaan umat Islam. Mereka menumpukan kepada menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mengistinbatkan hukum daripada Al-Quran. Wa qad kana kitabuhum al-awhad alladhi jama'a baina daffatayhi kalam Rabbil Izzati. Yang mana itulah satu-satunya kitab yang menghimpunkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a mururiz zaman wa tarakumil ulum wa takathuril buhuth nasha'at ulumun kamilatun tata'allaqu bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dengan berlalunya masa, banyaklah perbahasan dan juga penulisan kajian, maka ada menimbulkan atau menghasilkan ilmu yang sempurna yang berkaitan dengan Quran Al-Karim, wa tatanawwa'at tab'an li tanawwu'il jawanibil muta'alliqati bihi, dan ilmu ini bercabang dengan mengikut bercabangnya aspek yang berkaitan dengan kajian Al-Quran itu. Min rasmin, daripada ilmu resam, qiraat, asbabin nuzul, gharibin wa ma'ani, ilmu gharib Al-Quran. Gharib Al-Quran ialah membincangkan tentang lafaz-lafaz yang jarang digunakan yang ada dalam Quran, yang maknanya perlu kepada penerangan. Wa i'rab wa ghairiha. Kemudian dikata sini, wa qad kana min baini hadhihi al-ulum allati dhaharat ilmu tafsir, dan antara ilmu-ilmu yang lahir daripada Al-Quran ini ialah ilmu tafsir. Maka dia kata di sini, maka tafsir pun ada banyak bentuk tafsir dan banyak aspek penafsiran, di antara yang panjang, penafsiran yang panjang, yang sederhana dan yang kecil. Dan kita masuk terus kepada yang berkaitan dengan tajuk kita ayat ahkam. Dia kata apa yang berkaitan dengan ilmu ataupun ayat ahkam ini, wal kalamu nafsuhu yuqalu fi tafsir al-fiqhiyah. Dan apa yang sama juga, makna perbincangan ataupun pembahagian ilmu tafsir kepada beberapa aspek ini juga berlaku pada at-tafasir al-fiqhiyah, tafsir-tafsir dalam bentuk hukum-hukum fiqh. Walati amada fiha al-fuqaha'u ila bayanil ahkam, yang para fuqaha yang bergantung kepadanya untuk menerangkan hukum, allati warada dhikruha fil Qur'anil Karim, yang datang sebutannya, perbincangannya dalam Al-Quran. Baida annal fariq, cumanya
perbezaannya anna ghalibal fuqaha iqtasaru ala ayatil muta'alliqati bil ahkam duna ghairiha. Kebanyakan ulama fuqaha mengkhususkan, menghadkan di atas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum sahaja, tidak yang lain. Jadi ayat ahkam ini ialah kajian yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang berkait dengan hukum sahaja. Ka ahkamil Quran. Contoh kitabnya ialah Ahkamil Quranil Jassas Al-Hanafi. Al-Jassas ini ulama mazhab Hanafi. Wa ahkamil Quran li Ibn al-Arabi. Ahkam Al-Quran Ibn Arabi Al-Maliki, mazhab Maliki. Wa ahkamil Quran Likia Al-Harrasi Al-Syafi'i. Bagi Syekh Al-Harrasi Al-Syafi'i. Jadi di sini dia sebut beberapa nama kitab yang bertulis atau ditulis dalam ilmu ayat al-ahkam, dalam kajian ayat al-ahkam. Okay, sekarang ni yang penting kita masuk kepada mafhum ayatil ahkam. Apa maksud ayat ahkam? Wa fil mustalahi fiqhi ghaliban ma nutliqu mustalah ayatil ahkam ala al-ayatil quraniyah allati tatanawalu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Dalam mustalah fiqh, kerap kali kita menyebut kalimah mustalah ayat ahkam ni merujuk pada ayat Quran yang mengandungi hukum-hukum syarak yang berkaitan amaliyah, iaitu hukum-hukum amali yang berkaitan dengan mukallaf. Maka di sini kita dapat tafsirkan atau kita dapat istilahkan sebagaimana pengarang kita, dan istilah berkaitan dengan ayat ahkam ini banyak. Kalau kita cari dalam sumber-sumber lain, ada sebahagian daripada ulama mendatangkan istilah-istilah yang berbeza. Cumanya di sini kita berpandukan apa yang dibawa oleh pengarang. Beliau mentafsirkan ayat ahkam itu dengan al-ayatul lati yumkinu bi sahihin nazari fihi at-tawassulu ila hukmin syar'iyyin amaliyyin. Ayat-ayat yang mampulah dengan sahihin nazar, dengan penelitian yang betul, dengan pandangan yang betul, mampu untuk tawassul, untuk sampai kepada hukum syarak yang berbentuk amali. Kalau kita lihat istilah ini sebenarnya dia ada seakan-akan dengan istilah dalil di sisi ulama usul fiqh. Pada istilah usul fiqh, ad-dalil huwa ma yumkinu bi sahihin nazari fihi, ma yumkinu bi sahihin nazari fihi at-tawassulu ila matlubin khabari. Apa yang dengan penelitian yang betul mampu untuk mengetahui apa yang dikehendaki daripada nas yang ditentukan atau nas tertentu. Maka di sini seakan-akan pengarang mengambil daripada takrif tersebut dan menjadikan mengubah sedikit takrif dan meletakkannya sebagai takrif ayat ahkam, iaitu ayat-ayat yang mungkin dengan penelitian yang betul untuk sampai kepada hukum syar'i yang amali. Okay. Kita tengok di sini kepada marhalah ataupun fasal penulisan berkaitan dengan ayat al-ahkam. Kata pengarang, wa yumkinu wa minal mumkini taqsimul marahil tarikhiyah litasnif fi hadzal ilmi ila thalathi marahila. Mungkin kita di sini kita boleh bahagikan, dia kata minal mumkin, makna mampu untuk kita bahagikan fasal sejarah ataupun fasal frasa masa bagi penulisan ilmu ini kepada 3 fasal. Pertamanya al-marhalah al-ula. Fasal yang pertama al-marhalah al-zahabiyah. Ini fasal keemasan ni, zaman keemasan. Wa huwal asrul mumtaddu min al-qarni al-thalithi wa hatta thaniya asyara. Iaitu tempoh masa zaman yang berpanjangan sejak daripada kurun ketiga Hijrah sehingga kurun ke-12. Faqad kanat bidayatul bidayah fi muntasifil qarni tsalits. Dan permulaan bagi permulaan itu, detik permulaan itu bermulanya pada pertengahan kurun ketiga. Thumma intashara at-tasnifu ba'da dhalika, kemudian tersebarnya
penulisan setelah daripada itu bisa babin tisharil madhahibi, dengan sebab tersebarnya mazhab ulama, wa muhawalati lida'mi mauqifil madhhabi, dan adanya cubaan ataupun usaha muhawalah, usaha untuk mendokong mauqifil madhhab, pandangan mazhab tertentu syar'iyan pada sisi syarak, bibayani hujajihi al-Quraniyah, dengan cara mereka ulama-ulama mazhab ini menerangkan hujah-hujah pada pandangan mazhab mereka berdasarkan hujah Quran. Wa ghalaba ala haula'i at-tamakkunu al-ilmi al-madhhabi, dan ghalib ataupun perkara yang ghalib dan juga kebanyakan berlaku kepada para ulama ketika itu, mereka sangat tamakun, sangat kemas dan sangat mantap kemampuan ilmu dan juga kemampuan mazhab mereka. Wa qad kanat as-sahatul islamiyatu tashhadu mujadalatin wa munazaratin, dan ketika itu lapangan Islam, ilmu Islam ini menyaksikan berlakunya mujadalat, berlakunya kita kata perdebatan, munazarah, dan argumentasi wasi'ah yang sangat luas baina atba'il madhahibi, di antara pengikut mazhab-mazhab ini. Jadi mereka mazhab masing-masing cuba menguatkan dan berhujah dengan mazhab yang lain menggunakan dalil-dalil. Jadi antara dalil yang mereka sentuh ialah dalil Al-Quran. Di situ di mana ayat ahkam ini memainkan peranan. Mimma athmara mithla hadhihi dirasat, yang mana itu yang menyumbang kepada terhasilnya seumpama kajian-kajian ini. Wa gharma hadhihi al-fatrati zamaniyati tawilah, namun walaupun tempoh ini panjang, illa anna tilkal juhuda kanat mahmudatan wa mahdudatan. Namun usaha tersebut mahdudah, hanya terhad dan juga dapat dibilang, tidaklah begitu banyak. Falau aradna wad'a qa'imatin bi asma'il muallafat, kalau kita ingin menulis satu senarai nama-nama asma'il muallafat, nama-nama kitab-kitab penulisan al-khassah bi ayatil ahkam, yang khusus berkaitan dengan ayat ahkam, falam yasil ta'daduha ilal arba'in, kita tak akan sampai kepada nak sampai bilangan 40 nama kitab. Kata pengarang, makna kalau kita cuba nak senaraikanlah yang berkaitan dengan ilmu penulisan, berkaitan ilmu ayat ahkam ni, sebenarnya tak sampai 40. Jadi 40 tu maknanya bukan nisbah yang tepat itu. Cuma maknanya dia tidak banyak seperti penulisan-penulisan lain. Penulisan fiqh seumpamanya, penulisan hadis dan penulisan tafsir itu sendiri. Tafsir ayat ahkam ini tak ramai atau tidak sebanyak itu. Wa ba'dhuha rasailu saghirah, sebahagiannya risalah-risalah kecil, wa ukhra naqisah, sebahagiannya tidak lengkap. Wa qad tamayazat al-qurun fi nasib at-tasnif fi hadha al-ilm fa akthar qurun hadza. Jadi adalah teristimewa kurun-kurun yang mendapat ataupun yang terlibat pada penulisan ini ialah kurun ketiga, keempat dan ke-9. Thumma ya'til qarnus sadis, kemudian datangnya kurun ke-6. Thumma baqiyatul qurun, kemudiannya kurun-kurun lain. Ini dari segi kita lihat manakah fasa masa kurun mana yang banyak ditulis berkaitan ilmu ini. Amal qarnani athani asyara wa thalith asyara, adapun dua kurun iaitu kurun yang ke-12 dan 13, fa fihi ma khaffat hadzal ilm, maka pada kedua kurun ini menjadi kurang ilmu ini. Falam yusajjal ayu kitabin yattasilu bihadzal majal, dan tidak dicatat ada kitab yang tertentu yang berkaitan dengan ayat ahkam ini. Okay. Yang kedua, al-marhalah al-thaniyah, tempoh atau peringkat kedua. Futur. Futur ni zaman kemendapan, zaman kita kata zaman tidak berkembang. Futur ni makna zaman lemah. Wa gharma anna al-ummata qad dakhalat unsurat taqlid, dan keadaan umat ketika itu masuk pada zaman taklid, pada era berlakunya taklid. Makna ketika itu umat Islam ni
Mereka tidak ramailah, maknanya tidak menghasilkan mujtahid. Kebanyakan mereka ialah bertaklid kepada imam-imam mazhab yang telah lalu. Qabla hadhil fatrah biqurun, sebelum zaman ini, beberapa kurun sebelum itu. Baida anna dharwata, namun benih-benih itu kanat fi hadainil qarnain, mula nampak dan zahir pada dua kurun ini. Faqad ittafaqal jami' ala sihhati taqlidi imamin min a'immatil arba'ah, dan para ulama ini telah bersepakat bahawa sah untuk kita taklid mana-mana imam daripada imam-imam yang empat. Wa annahum jami'an yartashifuna minasy-syar'i fatarakan nasu istinbata. Dan mereka ini kerana sebab kemampuan imam-imam ini, maka para manusia ini meninggalkan istinbat. Warakanu ila taqlid, dan mereka lebih selesa dan juga lebih menumpukan. Rakanu, mereka menumpukan kepada taklid. Fakhaffat nuru hadzal ilm, maka menyebabkan ilmu berkaitan istinbat hukum daripada ayat Quran ini menjadi kurang. Wa badala minal uquf ala mithli hadhihi dirasati mutamasyiatan ma'a dirasatihim al-madhhabiyah iqtasaru ala qira'atil mutun. Dengan keadaan mereka ini uquf ala mithli hadhihi dirasah, mereka ni menumpukan dari kajian-kajian ini, penelitian ini, mutamasyiatan ma'a dirasatihim, namun mereka meneruskan kajian dan juga pengajian mereka yang berkaitan kajian-kajian mazhab. Iqtasaru ala qira'atil mutun, mereka hanya menumpukan kepada pembacaan matan-matan dan syarah-syarah. Wa tanafasu fiha ba'idan an hadil Quran, dan mereka ini berlomba-lomba pada mensyarahkan matan-matan kalam-kalam para ulama, jauh daripada petunjuk Al-Quran. Ini juga, ini kalau ikutnya, ini pandangan pengarang sajalah. Ini kalau bagi saya apa yang berlaku pada zaman tersebut itu sebenarnya bukan para ulama jauh daripada hidayah Al-Quran, tidak. Cuma kerana zaman tersebut kemampuan untuk mengistinbat secara langsung daripada Al-Quran itu tidak sebagaimana yang ada pada zaman awal Islam. Pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Imam Abu Hanifah, pada zaman Imam Malik, Imam Ahmad, pada zaman tersebut mereka ini mempunyai kemampuan, alat, ahliyah, kelayakan untuk mengistinbat langsung hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Adapun selepas daripada itu, kerana berlaku percampuran bahasa Arab ini dengan bahasa-bahasa lain, maka kemampuan Arab, uslub ataupun zauq al-Arabi, uslub Arab ataupun kemampuan kefahaman Arab itu takkan sama dengan zaman-zaman awal. Okey. Jadi itu marhalah yang kedua sebagaimana yang pengarang sebut di sinilah. Yang ketiga, al-audah. Ini fasal kembali. Wahya asruna, iaitu pada zaman kita inilah. Al-hadir. Walladhi adat fihi al-kitabatu fi hadzal ilm, yang kembali balik penulisan pada ilmu ini. Fadhahara kitab tafsir ayat ahkam li Sais, maka nyata lahirlah ada kitab ayat ahkam bagi Sais. Wa rawai'ul bayan li Sabuni, dan rawai'ul bayan bagi Syekh Ali Sabuni, kitab yang kita akan buat kajian dan pengajiannya untuk subjek ini, dan tafsir Muni bagi Syekh Wabah Zuhaili, dan banyak lagi. Okay. Jadi kalau lihat ni tiga fasal ini ialah apa yang pengarang dapat simpulkan daripada pemerhatian ialah. Jadi benda ini pun dia bukan benda yang qat'i dengan maksud semestinya begitu. Bahkan itu penelitian daripada pemahaman dan juga pengamatan oleh pengarang. Mu'allafat ayatul ahkam. Kita masuk kepada penulisan ayat ahkam ni. Jadi di sini disebut beberapa kitab-kitab yang berkaitan dengan ayat ahkam. Pertama, kalau kita lihat pembahagiannya, pertama ni dibahagi kepada kitab-kitab yang awal. Al-Mu'allafat Al-Qadimah. Kitab-kitab yang kitab lama, kitab-kitab awal. Iaitu Ayatul Quran li Abi Bakr Ahmad bin Ali Ar-Razi, Al-Mashhur bil Jassas Al-Hanafi. Ini antara kitab ayat ahkam yang awal, yang ditulis oleh Imam Jassas yang bermazhab Hanafi, wafat pada tahun 370. Yu'addu hadha tafsir min ahammi kutubi tafsir al-fiqhi 'inda al-Hanafiyah. Dikira tafsir ini daripada kitab-kitab tafsir fiqh yang paling antara yang penting. Fa huwa yaqumu ala tarkizi madhhabihim. Kitab ini
berdiri penulisannya di atas menumpukan pada mazhab Hanafi, wal intisari lahu, dan menyokong dan memenangkan mazhab Hanafi, wad difa'i anhu, dan mempertahankan mazhab Hanafi. Wa huwa matbu'un fi 3 mujalladatin kibar. Dicetak pada tiga jilid besar. Mutadawalun fil maktabat wa baina talabatil ilm. Kitab ini tercetak dan boleh kita dapati di maktabah dan seumpamanya. Okey. Seterusnya, manhajuhu fi ta'lim. Okey, bagaimanakah cara Imam Jassas dalam kitab ini? Jadi sekarang ni seakan-akan dia pengarang kita ni memberi kepada kita kita kata sebagai pandangan awal, sinopsis bagi kitab tersebut, yang mana lepas ini saranannya kerana kita mengambil dan mempelajari ayat ini, kalau boleh kita cuba belik-belik bagaimana penulisan itu sendiri, bagaimana kitab itu ditulis, susunannya, dan nuskah ini boleh rasanya ada secara PDF dalam internet ataupun dalam maktabah syamilah. Fahuwa ya'ridu li ayatil Quran kulliha. Jadi cara Imam Jassas ni dia membentangkan ayat Quran kesemuanya. Lakinnahu la yatakallamu fi illa an ayatil lati laha ta'alluqun bil ahkam. Dia bentangkan semua ayat Al-Quran, tapi dia tidak bincang kecuali berkait dengan ayat yang dengannya ada kaitan hukum sahaja. Kama annal kitab wa in kana yasirun ala tartibil mushafi mubawwabun fiqhiyan wa kullu babi minhu lahu unwan tandariju tahtahu masailu allati tanawalaha bidirasati wal bayan. Sebagaimana kita ini juga sedikit yasir wa in kana yasiran ala tartibil mushafi, walaupun yasir ala wa in kana yasiru sara yasiru wa in kana yasiru ala tartibil mushafi, walaupun dia ditulis mengikut tertib ayat Quran dalam mushaf, namun dia mubawwaban fiqhiyan, dia ini dibuat bab dari segi fiqh. Bab-babnya ditulis bab-bab fiqh. Wa kullu babin minhu lahu unwan, dan setiap bab itu ada tajuk tandariju tahtahu masailu, yang di bawahnya ada masalah-masalah, perbincangan-perbincangan, allati tanawaluha bidirasati wal bayan, yang mana pengarang membincangkannya dengan teliti dan juga penerangan. Okay. Jadi apa yang disebut di sini, kitab Al-Jassas ini, jadi pelajar cuba buka kitab ini, tengok betul atau tidak apa yang disebut ataupun dihuraikan oleh pengarang kita ni. Dia ditulis secara turutan ayat Al-Quran, berjalan sebagaimana susunan tertib mushaf. Tapi pada setiap daripada ayat ahkam tu dibuat bab, dan di bawah bab itu dibincangkan masalah-masalah. Okay. Ma yu'khadhu alaihi fi tafsirihi. Jadi di sini saya tidak bincang ma yu'khadhu alaihi ni ialah apa kritikan lah. Jadi penulis kita di sini membuat beberapa penelitian dan apa yang dia rasa perlu diperbaik ataupun apa aspek yang dikritik dia akan sebut di sini. Saya pun tidak nak panjangkanlah di sini. Antaranya dia kata pengarang sangat ta'assub kepada mazhab beliau. Okey. Dan dia sangat tajam kritikan kepada mazhab Syafi'i. Okey. Kita terus kepada kitab yang kedua, Ahkamul Quran li Abil Hasan Ali bin Muhammad. Okey, mulaqab bil Al-Qiyah Al-Harrasi. Al-Qiyah tu maksudnya As-Sayyid. Dia ini Syafi'iyul madhhab. Dia orang mazhab Syafi'i. Yu'addu kitabuhu min ahammi kutubi tafsiri ayatil ahkam inda Syafi'iyah. Ini termasuk daripada kitab-kitab ayat ahkam yang penting dalam mazhab Syafi'i. Wa huwa yata'arradu li ayatil ahkam faqat. Dan beliau ni dia hanya pilih ayat ahkam saja. Ma'astifa'i ma fi jami'i suwar minal ahkam. Dengan dia menyempurnakan apa yang ada dalam seluruh surah itu daripada hukum-hukum yang berkaitan. Wa ahammu ma yu'khadhu alaihi fiha. Jadi ini juga kritikan. Ini kritikan ni saya tak bacalah ya. Dia kata antaranya pengarang juga ta'assub kepada mazhab. Yalah masing-masing mazhab dia akan mendahulukan mazhab masing-masing. Okey. Yang ketiga, Ahkamul Quran li Abi Bakar Muhammad Al-Ma'afiri Al-Andalusi, Al-Mulaqab bi Ibn Arabi. Okey.
Ahkam Al-Quran ni juga antara kitab yang biasa dijadikan rujukan berkaitan dengan ayat ahkam, iaitu Ahkam Al-Quran Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi ni kalau antara penulis ataupun tulisan-tulisan Ibnu Arabi ni kita kena bezakan. Ada Ibnu Arabi Al-Andalu At-Tai, Ibnu Arabi Sufi itu yang pengarang kitab Futuhat Makkiyah. Itu bukan orang ini. Dia ini Ibnu Arabi Abi Bakr Muhammad. Bukan Ibnu Arabi yang menulis dalam bidang tasawuf, Futuhat Makkiyah tu. Ini Ibnu Arabi, seorang ulama Maliki, mazhab Maliki, qadi dia, mazhab Maliki. Malikiyul mazhab, dia bermazhab Maliki. Wa huwa muta'assibun li madhhabihi aidan. Begitulah juga dia kata ta'assub kepada mazhab dia. Jadi seakan-akan pengarang kita ni sebab itu penting pembacaan pada peringkat awal, kita perlu pada panduan guru. Ustaz Muhammad Sulaiman ni seakan pengarang bagi ni, dia melihat kepada cenderung ataupun menyokong mazhab tu satu bentuk ta'assub. Itu pandangan beliau lah. Tapi dari segi pandangan yang insafnya, memanglah masing-masing dia akan mendatangkan penghuraian ayat berkaitan dengan mazhab yang mereka pegangi. Itu tidak satu kecelaan, bukan satu kekurangan, ya. Lakinnahu lam yashtat fi ta'assubihi wa kana aful lisana. Dia kata dia walaupun dia ta'assub, dia ini orang yang menjaga lidahnya, dia tidak mengkritik sebagaimana pedasnya kritikan sebahagian ulama. Wa qad tawassa'a fil ayatil ahkam hatta balaghat fi kitabihi akthara min 800 ayah. Dia telah, Ibnu Arabi ni dia luas dia pada menerangkan ayat ahkam, sehingga dalam kitab dia itu didatangkan lebih daripada 400 ayat. Wa huwa fi tafsirihi yata'arradu li suwaril Qur'ani kulliha. Dan pada tafsir itu dia menyebut seluruh ayat-ayat Al-Quran. Jadi seluruh ayat Al-Quran itu dia sebut, tetapi dia tidak bincangkan la yata'arradu bi tafsir illa lima fiha min ayatil ahkam. Namun walaupun disebut semua ayat Quran, tapi dia hanya fokus perbincangannya pada ayat ahkam. Wa tariqatuhu fi syarhi an yadhkura surah. Cara bagaimana Ibnu Arabi dalam ayat ahkam beliau menyebut surah. Thumma yadhkuru adada ma fiha min ayatil ahkam. Kemudian pada perbincangan setiap surah dia akan sebut bilangan ayat yang ada dalam surah itu yang termasuk daripada ayat hukum. Thumma ya'khudhu fi syarhiha ayatan. Kemudian dia mengambil ayat tersebut satu-satu dan disyarahkan. Qailan. Cara dia kata al-ayatul ula, ayat yang pertama, wa fiha khamsu masaila, dan padanya ada 5 masalah perbincangan. Contoh macam itulah ayat. Jadi cuba pelajar semua buka dalam nuskhah Syamilah ataupun PDF, lihat bagaimanakah syarih Ibnu Arabi menulis kitab beliau. Kama annana najiduhu kathiran ma yahtakimu ila lughah. Kita dapati kerap kali Ibnu Arabi ni dia akan menghukumkan atau mengembalikan sesuatu hukum berkaitan tu kepada lughah, kepada asal bahasanya. Satu hukum tu dia akan tengok, huraikan dari segi bahasa. Fi istinbatil ma'ani minal ayat, pada nak mengistimbatkan makna daripada ayat. Kama annahu yakrahul israiliyat karhan syadidan, sebagaimana beliau juga sangat tidak suka kepada riwayat-riwayat Israiliyat. Tak suka beliau kepada riwayat Israiliyat. Kama annahu yanfuru minal ahaditsi dhaifah, sebagaimana beliau juga akan cuba lari daripada hadis-hadis dhaif. Wa yahdharu minha fi aktsari mawatina, dan dia akan memberi peringatan pada banyak tempat-tempat. Dia akan peringatkan, ini hadis ini dhaif, ini Israiliyat. Yang keempat, al-jami' li ahkamil Quran li Abi Abdullah Al-Qurtubi. Ini ahkam Al-Quran bagi Imam Al-Qurtubi. Huwa malikul mazhab, beliau juga mazhab Maliki. Wa qad fassara fihi Al-Quran Al-Karim kamilan. Tapi dalam kitab beliau tafsirkan Quran tu kesemuanya. Ini tafsir ni seakan tafsir betul lah. Namanya Jami' li ahkamil Quran, tapi ditafsirkan keseluruhan ayat Quran. Wa tawassa'a fi ayatil ahkam, namun beliau sangat membincangkan secara luas, tawassa'a, meluaskan pada ayat ahkam. Pada ayat ahkam, Imam Qurtubi dia akan memanjangkan perbincangannya. Wa kitabuhu afdalu kutubi
ayatil ahkam alal itlaq, dan kitab beliau ini ialah sebaik-baik kitab ayat ahkam secara mutlak. Makna pengarang seakan mengatakan antara kitab yang paling baiklah pada penulisan ayat ahkam ini ialah kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Haitsu kana affal lisan, sekira-kira beliau ni seorang yang menjaga lisannya, dia tidak kritik dengan menggunakan bahasa-bahasa keras. Walam yakun muta'assiban, dan beliau tidak ta'assub, bal kana yatba'ud dalil, tapi beliau mengikut dalil walau khalafa madhhabahu, walaupun menyalahi mazhab dia, mazhab Maliki. Amma binisbati li tariqatihi fi tafsir, adapun cara bagaimana Imam Qurtubi menulis pada tafsirnya, fayuwaddihuha fi muqaddimati kitabihi, beliau menulis pada muqaddimah kitabnya. Pada muqaddimah kitab tafsir Qurtubi ini, beliau menulis bagaimana manhaj, apa cara metodologi penulisan kitab tersebut. Haitsu yaqul wa ba'du, falamma kana kitabullah wal kafil bi jam'i ulumi syar'i, apabila adalah tatkala kitab Allah Taala itulah yang dapat menjaga bagi keseluruhan ilmu syarak, allazi istaqalla bis sunnati wal fardi, yang dia itu bertunggalan dengan perkara-perkara sunat dan perkara fardu. Wa nazala bihi aminus samai ila aminil ard, yang mana diturunkan Quran itu oleh penjaga langit iaitu Sayyidina Jibril kepada orang yang amanah di bumi iaitu Nabi Muhammad. Ra'aitu an ashtaghila bihi mada umri, aku melihat berpandangan untuk aku berkhidmat, aku penuhi masaku mada umri, sepanjang umurku, ataupun memenuhi umurku ini, wa astaghfiru fihi minnati, dan aku akan kita kata dedikasikan hidup aku ini bi an aktuba fihi ta'liqan wajizan, bahawa aku nak menulis dalam berkaitan Quran ini ta'liqan wajizan, satu penulisan komentar yang ringkas, yatadammanu nukatan minat tafsir, yang mengandungi beberapa hikmah tafsir, rahsia daripada tafsir. Nukatan ni jamak nuktah. Yatadammanu nukatan minat tafsir, mengandungi beberapa rahsia-rahsia, faedah-faedah daripada tafsir. Wal lughat, dan bahasa. Wal i'rab, wal qiraat. Wal radd ala ahli zaighi wal dalalat, dan aku nak juga memasukkan bangkangan terhadap ataupun hujah balas terhadap golongan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyeleweng. Wa ahaditsan katsiratan ahadithun katsiratun syahidatun lima nadhkuruhu minal ahkam, dan aku akan sebutkan hadis-hadis yang banyak yang menjadi dalil saksi kepada apa yang kami akan sebutkan daripada hukum. Dan dia akan apa? Yatadammanu ahaditsa katsiratan. Juga kitab dia ini, dia kata dia akan sebut hadis-hadis yang banyak yang menjadi dalil kepada hukum yang disebut. Wa nuzul ayat, sebut bagaimana bila diturunkan ayat, jami'an baina ma'anihima, menghimpunkan antara makna keduanya, mubayyinan lima ushkila minha, menerangkan apa yang muskil, apa yang tidak jelas daripada ayat itu, bi aqawilis salaf, daripada diambil daripada perkataan salafus salih, wa man tabi'ahum minal khalaf, dan ulama-ulama yang mengikut mereka daripada ulama-ulama yang selepas itu. Wa syarti fi hadzal kitab idhafatal aqwali ila qailiha, dan syarat aku, makna apa jalanan atau manhaj, metod yang aku ikuti pada kitab ini, aku akan sandarkan perkataan itu kepada orang yang berkata. Pandangan itu aku akan sandarkan kepada siapa yang menyatakannya, mazhab mana. Wa ahaditsa ila musannifiha, hadis-hadis pula aku akan sandarkan kepada kitab-kitab yang menghimpunkannya. Fa innahu yuqalu min barakatil ilm, kerana di sana para ulama mengatakan min barakatil ilmi an yudhafal qawlu ila qailihi, daripada keberkatan ilmu bahawa disandarkan perkataan itu kepada orang yang mengatakannya. Itu penting ni. Ilmu itu berkatnya daripada mana? Ilmu itu keberkatannya jika disandarkan ilmu, kita dapat ilmu daripada seseorang. Kita sandarkan, kalau saya kata guru saya, atau ini
begini-begini ni saya ambil daripada guru saya. Itu antara keberkatan ilmu, kita sandarkan pandangan dan perkataan itu kepada orang yang mengatakannya. Wa kathiran ma yaji'ul hadis fi kutubil fiqh wa tafsir mubhaman. Kata kerap kali datangnya hadis dalam kitab fiqh dan tafsir secara mubham, secara tidak secara mubham ni makna tidak disebut sumbernya. La yu'raf man akhrajahu, yang tidak diketahui siapa yang keluarkan hadis ni, siapa yang riwayatkan hadis ni, illa man yatahaqqaqu ala kutubil ahadith, kecuali orang yang betul-betul meneliti kepada kitab hadis. Fayabqa man la khibrata lahu bidzalika hairan, maka jadilah orang yang tidak ada kemahiran berkaitan hadis, jadilah dia hairan, kehairanan dan terpinga-pinga, ni hadis ni siapa yang riwayat. Sebab itu Imam Qurtubi kata, aku bila sebut hadis, aku akan sebut siapa rawi dia, siapa yang kitab mana yang meriwayatkannya. Wala yu'rafu as-sahihu min as-saqim, dan orang yang tidak ada kemahiran ni dia tidak kenal mana hadis sahih, mana hadis yang tidak boleh dibuat hujah. Wa ma'rifatu dzalika ilmun jasim, mengetahui semua itu satu ilmu yang besar. Fala yuqbalu minhu lihtijaju bihi, yang tidak diterima daripadanya untuk berhujah. Wala istidlal, dan tidak diterima untuk beristidlal. Hatta yudhifuhu ila man kharrajahu minal a'immatil a'lam, sehinggalah seorang itu menyandarkan kepada man kharrajahu, siapa yang mentakhrijkan, siapa yang mengeluarkan hadis tersebut, minal a'immatil a'lam, daripada ulama-ulama yang besar. Wathiqatil masyahir, orang-orang yang siqah, yang masyhur min ulama'il Islam. Wa nahnu nushiru ila jumalin min dhalika fi hadzal kitab, yang mana kita akan menunjukkan, mengisyaratkan kepada sebahagian demikian itu pada kitab ini. Wallahul muwaffiqu lis-shawab, Allah Taala lah yang memberi taufik kepada jalan yang betul. Jadi ini mukadimah Imam Qurtubi sebut pada Jami' al-Ahkam dia, kitab dia yang dinukilkan oleh pengarang. Wa adraba an kathirin min qasasil mufassirin. Dia Imam Qurtubi di sini dia tidak adrabaan ni maksudnya dia tidak ambil. Dia berpaling daripada banyak daripada kisah-kisah ahli tafsir yang riwayatkan dalam tafsir mereka. Makna fokus Imam Qurtubi bukan pada nak meriwayatkan kisah-kisah itu. Kerap kali dia hanya berpaling, makna dia tidak sebut kisah-kisah yang diriwayatkan oleh mufassirin selain daripada beliau lah. Wa akhbaril muarrikhin, dan juga berita cerita-cerita oleh ahli-ahli sejarah. Illa ma la budda minhu, kecuali cerita ataupun berita yang tak dapat tidak, yang penting saja. Wala ghina anhu litabyin, yang penting, yang tak perlu ataupun tak terkaya dan untuk diterangkan, makna yang sangat penting untuk diterangkan. La ghina anhu ni makna yang tak dapat tidak untuk diterangkan. Wa'tadadtu min dhalika tabyina ayat al-ayil ahkam. Dan aku meneguhkan dengan menerangkan ayat hukum. Bimasaila tasfaru an ma'aniha, dengan masalah-masalah hukum, isu-isu, masalah-masalah perbincangan yang menerangkan maknanya. Wa turshidu lit-talibi ila muqtadaha, dan menunjukkan kepada para pelajar kepada maksud ayat tersebut. Fa dhamantu kulla ayatin tatadammanu hukman, maka aku himpunkan setiap ayat itu yang mengandungi hukum-hukum. Au hukmaini, atau dua hukum, fama zada, ataupun lebih. Masailu nubayyinu fiha ma tahtawi alaihi min asbabin nuzul. Masalah-masalah yang kami terangkan, perkara yang mengandungi asbabin nuzul, wa tafsir, wal gharib, wal ahkam. Okey. Wa samaituhu bi jamil ahkam. Ini belum habis lagi ni. Kalam Imam Qurtubi ni. Aku namakan Al-Jami' Al-Ahkam li Ahkamil Quran wal Mubayyin lima tadammanahu minas sunnati wal ayil furqan. Ini ialah jamak kepada ayat. Ayat dia ada dua jamak. Kita boleh guna jamak muannas salim ataupun jamak taksir. Al-ay. Jangan bertukar ni. Ini jamak kepada ayat. Ja'alahu Allahu khalisan. Okey. Jadi kita boleh fahamlah daripada mukadimah dia itu bagaimana uslub manhaj Imam Qurtubi. Wa unabihu huna ila anna al-ba'dha dzakara anna awwala man alafa fi hadzal ilm Imam Syafi'i. Dan di sini penulis di sini mengatakan bahawa ni selesai dah. Kalamnya intaha kalamuhu ni, kalam Imam Qurtubi di situ. Selesai. Sekarang ni kembali kepada yang penulis artikel kita ataupun risalah kita ni. Dia kata,
Aku ingin memberi peringatan kepada apa yang disebut oleh sebahagian anna awwala man alafa fi hadzal ilm al-Imam Syafi'i. Orang pertama yang menulis berkaitan ayat ahkam ni Imam Syafi'i. Fi kitabin lahu matbu' bi'unwan Ahkamil Quran. Yang mana ada bagi Imam Syafi'i ni kitab namanya Ahkamul Quran. Was-sawabu anna hadzal kitab laisa min tasnifi Syafi'i. Kata pengarang, sebenarnya kitab ini bukan tulisan Imam Syafi'i. Wa inna ma jama'ahu Imamul Baihaqi. Tapi dia itu dihimpunkan oleh Imam Baihaqi min mu'allafat Imam Syafi'i. Dia bukan tulisan sendiri Imam Syafi'i, tetapi itu dari tulisan Imam Baihaqi. Imam Baihaqi juga mazhab Syafi'i. Dia datang selepas daripada Imam Syafi'i. Dia menghimpunkan tulisan-tulisan Imam Syafi'i. Lalu dinamakan dengan nama itu. Warattabahu ala abwabil fiqhiyah, yang mana Imam Baihaqi susunnya mengikut bab-bab fiqh. Okey, itu pada penulisan yang awal. Al-thani al-mu'allafat al-hadithah, penulisan atau kitab-kitab yang baru. Ini diletak tiga lah ni. Tafsir ayat ahkam bagi Syekh Muhammad Sais. Yang kedua, Rawa'il Bayan, tafsir ayatul ahkam min Quran Syekh Muhammad Ali. Ali ni, bukan Ali As-Sabuni. Ini huwa muqarrar fi masakit tafsir ayat ahkam ala tabdiqul. Ni apa nama ni? Kata ustaz kita ini, penulis kita ini yang menjadi muqarrar, menjadi silibus, sebagaimana Kak Yuniza pun macam itulah. Kita tarah silibus bagi pelajar kuliah syariah dan qanun di Universiti Islamiah di Gaza. Yang ketiga, ayat ahkam bagi Imam Syekh Saleh Utsaimin. Banyak lagi lah, tapi yang masyhurnya dua ni lah. Okay. Ahamiyatu dirasati hadzal ilm, apa kepentingan kita belajar ilmu ini? Okay. Pertamanya, apa faedah? Ini perlu juga kita tahu supaya kita masuk dalam ilmu ini dalam keadaan kita kenal. Oh, saya nak belajar daripada subjek ini, apa saya akan dapat? Ini yang saya mampu dapat kalau saya belajar betul-betul. Okay. Pertamanya, rabtut tullabil ilm bil Quran. Kita kepentingan belajar pada ilmu ini ialah mengikat pelajar-pelajar ilmu itu dengan Al-Quran, wal gharsi fi dhihnihim, dan dapat menanamkan dalam pemikiran mereka ahamiyatan bal daruriyatal audi lil Quran, kepentingan dan kemestian kita kembali kepada Al-Quran fi kafati syu'unil hayah, pada keseluruhan aspek kehidupan, wal istinbati minhu, dan kita memahami dan mengistinbat daripada Quran. Idh fihi tafsilu kulli syai', kerana dalam Quran itu ada huraian bagi setiap perkara. Yang kedua, ma'rifatun nususil Quraniyah al-muta'alliqati bil ahkam. Kepentingan belajar ilmu ini kita mengetahui nas-nas Quran yang berkaitan dengan hukum. Dzalika anna al-ulama ishtaratu ma'rifataha liman yuridu bulugh martabatil ijtihad. Kerana itu para ulama mensyaratkan mesti mengetahui ayat-ayat hukum ini bagi orang yang nak sampai darjat mujtahid. Mana tahu kan, kita belajar bersungguh-sungguh, usaha kita, Allah Ta'ala beri kita sampai pada darjat mujtahid. Jadi syarat nak jadi mujtahid itu, kita kena tahu di mana ayat hukum. Ayat mana bukan ayat hukum. Ayat mana hukumnya masih dipakai. Ayat mana hukumnya telah dinasahkan. Jadi semua kena tahulah. Itu baru mujtahid, bukan mendakwa mujtahid sebagaimana sebahagian orang, sekarang ni belajar sikit dah kata mujtahid dah, padahal dia pun tidak tahu mana ayat hukum, baca Quran pun tak betul. Okay. Yang ketiga, ma'rifatul ahkamil mansusati, dapat mengetahui hukum yang dinaskan, wal mustanbatati fil Quranil Karim, yang diistinbat daripada Quran, wa tazwidit talib bi dhakhiratin fiqhiyah, dan menambahkan kepada pelajar dhakhirah fiqhiyah, maklumat fiqh, ataupun pengisian fiqh, wastinbatatiyatin wasi'ah, dan cara pengistinbatan hukum yang luas. Badala fiha ulama ummah juhudan jabbarah, yang mana pada perkara itu badala, ulama mengerahkan tenaga, juhudan jabbarah, usaha yang sangat besar. Jadi kita dapat tahu bagaimana nak istinbat, ulama mengistinbatkan satu ayat itu hukumnya wajib. Macam mana cara keluar hukum wajib daripada ayat itu? Yang keempat, tu'allimut talibat wa tudarribuhu ala istidlal, dapat mengajar dan melatih pelajar untuk istidlal, mencari dalil ataupun menghuraikan dalil, wal istinbat, dan untuk mengeluarkan hukum, min khilali dirasatihi, dengan cara
pengajian ini, pembelajaran ini. Cara macam mana? Dirasatihi listinbatatil a'immah. Dengan cara dia mengkaji cara peristimbatan para ulama. Dia kaji bagaimana ulama mengeluarkan hukum ni. Maka dia akan melatih diri seorang pelajar itu sebagaimana bila lihat macam mana ulama mengeluarkan hukum, dia akan dapat membina kemahiran malakah fiqhiyah. Wa manahijihim fiha, dan bagaimana manhaj para ulama untuk mengeluarkan hukum. Wa kaifiyati ta'amulihim ma'an nusuh, bagaimana mereka bertaamul, mereka bagaimana mengolah ataupun bertaamul dengan nas itu. Mimma yunmi indahum malakatal fiqhiyah, yang dapat menyuburkan pada sisi pelajar itu kemampuan fiqh. Wal istimbatiyah dan cara peristimbatan hukum. Wa yu'ahhiluhum lin-nazari al-ijtihadi fil masail, yang dapat memberi kemampuan kepada pelajar untuk penelitian berbentuk ijtihad pada masalah-masalah yang berlaku. Okay. Yang seterusnya ialah dia sebut di sini berapakah dalam Quran ni, berapa banyak. Jadi ayat Quran dia berapa? 6, 2, 3, 6 ayat kan kesemuanya, mengikut daripada bilangan Adil Kufi. Ulama Kufi membilangkan bilangan ayat Quran 6,236 ayat. Okey, dalam banyak-banyak itu berapa ayat hukum? Ikhtalafa fi adadiha ala aqwalin iddah, ahamuha aktsaru min 800. Lebih 800. Ini pandangan Ibn Arabi. Ada kata 500. Ini pandangan Al-Ghazali. Dan juga ulama-ulama usul mazhab Syafi'i. Ada kata 200. Ini Sana'ani. Ini 150. Ibn Qayyim kata. Okey, ini dia datangkan sandaran kepada pandangan-pandangan tadilah. Jadi pun saya rasa tak ada apa ni. Kita boleh teruskan. Kenapa berlaku? Jadi apa sebab berlakunya perbezaan pada menentukan bilangan ayat? Tidakkah ayat itu tetapkan ayat itu? Ayat sama je, bukalah mana-mana Quran, tapi kenapa berbeza? Yuwaddihu dhalika Dr. Umar Ashqar fi kitabi Tarikh Fiqh Islami. Dr. Umar Ashqar ni seorang ulama di Jordan ni, dia menerangkan dalam kitabnya Tarikh Fiqh Islami apa sebab berlaku khilaf. Haitsu yuqairu anna hadzal ikhtilaf ja'a taba'an li ikhtilafatihim fi mafhumil ayat ahkam. Berbeza itu kerana mereka para ulama berbeza pada kefahaman ayat hukum. Apa maksud ayat hukum tu? Jadi mereka itu berbeza bilangan kerana apa? Setengah daripada mereka dia menganggap itu ayat hukum, setengah tidak menganggap ayat hukum. Fa ba'dhum dhaba ila anna ayatil ahkam hiya al-ayat allati yumkinu istinbatu hukmin syar'i minha. Sebahagian mereka berpandangan ayat hakam itu ialah ayat yang boleh diistinbatkan hukum syar'i, wa in kana mawdu'uha aw siyaquha fi ghairi ayatil ahkam. Walaupun maudhu' perbincangan dia, siap, konteks ayat itu bukan konteks ayat tentang hukum, tapi kita boleh keluarkan hukum. Tak? Contohlah makna ayat dalam Quran cerita pasal contohnya kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, penceritaan. Tapi daripada cerita itu mungkin kita boleh buat keluarkan hukum. Hukum bagaimana adab seorang pelajar dengan murid. Nampak? Jadi itu yang menyebabkan berbeza. Sebahagian ulama kata ni cerita aja ni. Wa dhaba ba'dhum ila anna ayatil ahkam hiya faqat al-ayat allati mawdu'aha bayanu al-hukmi asy-syar'i. Sebahagian mereka berpendapat bahawa ayat hukum itu ialah ayat-ayat yang tajuknya ialah nak terang hukum syarak. Contoh ayat pusaka, ayat hudud dan seumpamanya, itu memang jelas ayat berkaitan hukum. Jadi kerana perbezaan cara melihat ayat tersebut, itu berbeza pada bilangan hukum. Jadi di sini dikatakan siyaru ayatil ahkam. Apa sirah? Bentuk kata ayat-ayat hukum macam mana? Dia kata ada banyaklah kata. La yaqtasiru siyarul ala amri wan nahy faqat. Bukan ayat hukum tu ada ayat suruh dan larang saja, tapi banyak lagi. Antaranya ialah suruh, contoh qatilul musyrikin, bunuhlah orang musyrikin kan. An-nahi wala tankihul musyrikat, jangan kamu nikah orang musyrik. Faradah, kalimah al-fardu, kefarduan itu hukum juga. Qad faradallahu lakum al-kitabah, Allah Ta'ala menetapkan. Kutiba alaikumul qital. Al-wasiyah, Allah Ta'ala mewasiatkan. Yusikumullahu fi auladikum. Dan uslub khabari. Uslub khabari ini ayat-ayat penceritaan juga berlaku. Wal walidatu yurdi'na auladahun. Perempuan-perempuan yang beranak itu boleh menyusukan anak mereka. Itu penceritaan, tapi dikeluarkan hukum dapat daripada situ bahawa tempoh penyusuan ialah 2 tahun. Okey.
Sekadar tu saya rasa kita berkaitan dengan muqaddimah ayat Al-Ahkam. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.